kesihatan tubuh badan yang baik, akal fikiran yang sejahtera, nikmat keluarga yang bahagia, kecukupan dalam menjalani hidup sementara di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, nikmat keamanan, nikmat dikurniakan anak yang soleh solehah, yang elok tubuh badannya, nikmat diberikan isteri yang taat, suami yang bertanggungjawab, nikmat kereta yang selesa, rumah yang luas, jiran yang baik, dan nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ialah nikmat iman dan Islam, yang mana kedua nikmat tersebut kita dapat tanpa kita minta. Sejak daripada lahir, Allah Ta'ala telah kurniakan nikmat tersebut kepada diri kita masing-masing. Sedangkan di sana ada manusia yang lahir dalam keadaan kufur dan terus kufur sampailah mati, maka tempatnya ialah kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di kalangan mereka yang lahir kufur, kemudian diberikan hidayah di tengah-tengah perjalanan hidup mereka, maka mereka memeluk agama Islam, kemudian insya-Allah bersama-sama dengan kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mensyukuri nikmat yang terlalu banyak yang tidak terkira sebenarnya, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan bila mana kamu mengira nikmat-nikmat Tuhanmu, maka pasti dan pasti tidak akan dapat dihitung. Maka marilah sama-sama kita menggunakan nikmat masa, kesihatan tubuh badan dan akal fikiran yang sejahtera tersebut bagi mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan meneruskan sesi kuliah kita pada malam ini bersama kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, satu kitab yang membincangkan tentang perihal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, kita dah masuk pada bab yang ke-8. Bab yang ke-8 iaitu pada hadis 54. Bab yang membicarakan tentang pakaian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau pakaian kita mahal setara mana pun tak ada orang nak tulis kitab. Faham tak? Kita menteri ke raja ke, tak ada orang nak tulis kitab. Dia ni pakai pakaian dalam sahaja harga 400, dia nama Abidas. Tak, Spenda dia nama. Ada. Awak tak ikut lah awak. Apa nama, tinggi setara mana pun tak ada orang nak tulis. Sebab tidak ada keberkatan. Berbeza dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, pakaiannya, cincinnya, celoknya, semua perkara tu ditulis oleh para ulama. Malah selipar yang letak di kaki tu pun ditulis, malah dibuat syair. Dibuat syair tentang panjangnya, lebarnya, macam mana bentuknya. Itu kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, okey. Babu ma ja'a fi libasi Rasulillah alaihi salatu wassalam, bab pada membicarakan tentang pakaian Nabi. Pertama saya nak bawa sedikit tentang bahasa Arab, kesenian bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab pakaian ini dipanggil sebagai libas, libasun. Itu pakaian. Tapi ada perkataan lain yang maknanya sama. Malbasun, labsun, labusun. Boleh ingat? Siapa boleh sebut boleh? Labusun. Boleh satu badan dah. Jadi libasun, malbasun, labsun, labusun. Semua tu 4 perkataan tapi maknanya sama, iaitu pakaian. Dan berpakaian ni ada 5 hukum. Pertama, wajib berpakaian, iaitu pakaian yang menutup aurat. Ini wajib lah. Tak, kalau tahu hukumnya berdosa kita menutupkan aurat. Yang kedua ialah sunat. Sunat kita memakai pakaian yang comel yang molek pada 2 hari raya. Begitu juga pakai pakaian putih pada hari Jumaat, itu disunatkan. Kalau
hari raya tadi comel tu maknanya ikutlah warna apa pun. Cuma untuk Jumaat yang moleknya pakaian putih, bukan yang berwarna. Ada-ada hukum memakai pakaian adalah haram. Contohnya pakai sutera bagi lelaki tanpa sebarang darurat, tanpa sebarang hajat, hukumnya haram. Perempuan tak ada masalah, kita tak ada. Tapi kalau ada darurah, dibenarkan. Contoh sembahyang perang berbunyi, kita pun kelih tak ada pakaian melainkan sutera. Kita pun pakai sutera tu terus pergi berperang, dibenarkan. Contoh lain, tak pada ada kurak, ada pun sopak dan sebagainya, dan doktor sarankan untuk kita pakai pakaian yang betul-betul molek, antaranya sutera. Maka kita pakai untuk kurangkan sakit gatal tersebut juga dibenarkan. Kita buat tali bagi sebuah sebih, tahu sebih, tasbih kan? Tali tengah tu kita guna tali sutera, dibenarkan. Ataupun kunci kereta kecil motor tu, tali yang ikat tu guna sutera juga boleh. Ataupun hujung-hujung ni kita hias sutera, hujung kaki, hujung ni juga dibenarkan. Tapi kalau pakaian satu helai dibuat daripada sutera, maka haram bagi kaum lelaki, halal bagi kaum wanita. Kemudian makruh memakai pakaian yang lusuh bagi orang kaya. Itu pun makruh kalau pakai selalu. Duit belana kona, tahu belana kona? Di Basuh Kelantan. Belana sampai kona baring duit. Banyak sangat lah. Cuma pakai ikut dance sekali, koyok sana, koyok sini. Yang tu kurang molek bagi orang yang kaya. Sebab apa? Sebab tidak menzahirkan nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Jadi bila kita ada piti, pakai yang molek lah. Jangan-jangan pakai yang kurang comel pun tidak ada masalah. Kemudian mubah harus ialah selain daripada itu. Nak pergi pasar pakai jubah, nak pergi pasar pakai pakaian biasa, itu tidak ada isu, tidak ada masalah. Boleh? Okey. Jadi saya pakai putih Jumaat. Kalau macam batik pun macam tu lah, imam ke putih. Pakai putih. Kalau pakai hitam tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang comelnya putih. Putih. Okey. Dan hadis dalam perbahasan tentang pakaian ni ada dalam 16 hadis. Kita tengoklah sempat banyak mana. Kita baca. Wa bi sanadina al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala qala hadatsana Muhammad ibn Humayd al-Razi qala hadatsana Al-Fadl ibn Musa wa Abu Tubailah wa Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah qalat, daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha telah berkata. Ummu Salamah ni siapa dia? Isteri Nabi. Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisah. Adalah pakaian yang paling Nabi suka pakai, yang paling Nabi minat ialah al-qamis. Apa al-qamis? Jubah yang kita pakai adalah itu al-qamis. Nabi suka pakai jubah begini. Kerana apa? Kerana ianya lebih menutup badan berbanding pakaian lain. Kemudian ianya lebih ringan untuk dibawa. Dan dikatakan orang yang pakai jubah ni tidak takabur berbanding mereka-mereka yang pakai pakaian lain yang lebih comel, yang lebih indah. Sebab jubah ni satu warna ya. Atau satu pattern dia tu bawah. Tak ada corok sana, tak ada corok sini, jadi tidak menimbulkan sebarang rasa bangga diri dalam hati. Boleh? Dan yang zahirnya Nabi pakai jubah ini, jubah yang diperbuat daripada kain katun, bukan kain guni. Sebab kain guni ini panah, satu hal, satu lagi menyakitkan badan. Jadi zahir daripada hadis, jubah yang Nabi pakai diperbuat daripada kain katun. Terus hadis ke-55. وأبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت
kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, adalah pakaian yang Nabi paling suka pakai ialah pakaian al-qamis, iaitu jubah tadi ya. Hadis yang lebih kurang sama. Wabillahi qala hadatsana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah qalat kanat ahabbu thiyabi ila Rasulillah alaihi salatu wassalam yalbasuhu al-qamis. Sama. Daripada Ummu Salamah adalah pakaian yang Nabi suka pakai ialah pakaian al-qamis, iaitu jubah. Tadi dibawa beberapa hadis sebagai satu sokongan yang Nabi benar-benar memakai pakaian tersebut. Jadi bukan sia-sia lah dibawa hadis yang sama tu, tapi lain pada sudut perawi hadis. Kelebihan dia ataupun faedah dia, kita yakin sesungguhnya Nabi pernah dan suka memakai pakaian jubah. Kemudian qala hakadha qala Ziyad ibn Ayyub fi hadithi an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah wa hakadha rawa ghairu wahid an Abi Tumailah misla riwayati Ziyad ibn Ayyub wa Abu Tumailah yazid fi hadha al-hadith an ummi wa huwa asah. Ada masalah itu. Terus hadis 57. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hajjaj qala hadatsana Mu'adz ibn Hisham qala hadatsani abi an Budayl yani ibn Maisarah an Uqayliyah an Shahr ibn Hawshab an Asma binti Yazid qalat. Daripada Asma binti Yazid telah berkata, kana kummu qamis Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila rusghi, adalah apa nama ni, lengan, adalah dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sampai ke pergelangan tangan. Mana tak melebihi pergelangan tangan, tidak sampai ke jari. Boleh. Kenapa Nabi pakai begitu? Kerana kalau pakai sampai ke jari, susah nak gerak, nak ambil barang apa semua susah. Kalau pakai kurang pula sampai sini lah, maka kalau musim panas, musim sejuk, bahagian ini tidak terlindung daripada panas dan sejuk. Dan sebaik-baik perkara ialah pertengahan. Sebab tu Nabi memilih untuk pakai pakaian sampai ke apa nama ni, pergelangan tangan. Namun begitu ada juga riwayat yang menyatakan Nabi pakai pakaian sehingga ke jari. Jadi nampak bertembung, sebenarnya tidak ada sebarang pertembungan. Sebab ada ulama yang menghimpunkan dua hadis tersebut dengan berkata, bi anna hadza kana yalbasuhu fil hadar wa dzaka fis safar. Hadis yang menceritakan Nabi pakai sehingga ke apa nama ni, jari jemari, itu ketika mana sedang bermukim, tak pergi mana-mana. Tapi hadis yang menunjukkan Nabi pakai pakaian sehingga ke lengan sahaja, itu ketika mana musafir. Sebab musafir ni lebih berhajat kepada bergerak, bangun, berdiri. Jadi nak pakaian yang lebih mudah untuk pergerakan tersebut. Jadi kita nak pakai yang mana saya pakai Ustaz, mudah basuh. Boleh lah pakai mana-mana pun tak ada masalah. Tapi kalau diniatkan pakai itu sebab nak mengikut Nabi, insya-Allah dah boleh pahala. Tapi kalau pakai sekadar pakai, boleh pakai lah. Boleh apa? Boleh menutup pakaian badannya lah. Okey. Seterusnya, wa bihi qala hadatsana Abu Ammar al-Husain ibn Huraiz, hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Zuhair an Urwah ibn Abdullah ibn Qushair an Muawiyah ibn Qurrah an Abi. Benda tu tak ada dalam kitab tak? Kalau dalam terjemahan dia terus ambil rawi paling tinggi, mana Nabi sebelum Nabi tu. Yang saya sebut tadi daripada awal, perawi yang paling awal, ambil daripada siapa, sampai Rasulullah. Jadi dalam hadis 58 ni daripada Sayyidina Muawiyah bin Qurrah, daripada ayahnya iaitu Qurrah. Ayahnya nama Qurrah, seorang yang alim lagi beramal dengan ilmunya. Telah berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Silap. Ayah dia tadi ialah Qurrah bin Iyas bin Hilal, seorang sahabat. Jadi daripada Muawiyah, daripada ayahnya. Siapa ayah Muawiyah? Qurrah bin Iyas bin Hilal, seorang sahabat Nabi. Dia berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata. Aku mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersama-sama dengan satu kelompok manusia. Rahtin ni 3 hingga 10 orang, ataupun 3 sehingga ke 40 orang. Maksudnya aku datang dengan satu kelompok manusia lah. Bilangannya lebih kurang 3 sampai 40 hingga 10 orang. Kata begitulah bilangannya. Min Muzainah, dan mereka itu datang daripada kabilah Mudar yang bernama Muzainah. Jadi aku datang berjumpa dengan Nabi bersama satu kabilah daripada Muzainah. Untuk apa? Inubayi'ahu, untuk aku berbai'ah dengan dia bersama-sama sahabat aku, kawan-kawan aku. Bai'ah maknanya untuk masuk agama Islam, peluk agama Islam. Kemudian dia cerita lagi, wa inna qamisahu la mutlaqun, dan sesungguhnya jubah Nabi la mutlaqun, terbuka. Au qal zirru qamisihi mutlaqun, ataupun dia berkata butang baju Nabi tak dikancing. Tak dikancing ke kancing? Kancing tak? Jadi disebut dalam hadis ini Nabi tak pakai butang ketika itu. Boleh? Qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisi. Kemudian dia berkata lagi, maka aku masukkan tangan aku dalam poket pakaiannya. Ada dalam hasyiah Al-Bajudi disebut poket sini bukan poket tepi, poket daripada atas, dekat kawasan. Sebab Nabi tak pakai apa tadi? Tak pakai butang kan? Di luar lah sini. Jadi dia masukkan tangan dia daripada arah belakang, fas masistul khatam. Maka ketika itu aku menyentuh tanda kenabian yang ada pada belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini nak cerita tentang cara Nabi pakai baju. Nabi tidak memakai butang. Ada kala Nabi tak pakai butang, dia tak ikat butang tu. Semua tu terlepas je. Tak semualah, kalau Zahir tengok ni terbuka semualah. Kalau ada butang, tiga terlepas. Ini pun bukan pada setiap situasi lah. Dalam situasi ini cuma je kita sembahyang kena hati-hati sikit lah. Kalau buka butang tu, kain pelakat tu tarik ke atas sikit. Sebab apa? Sebab kalau butang terbuka tak, kemudian orang tengok boleh nampak kita punya pusat aurat kita, sembahyang tak sah. Sebab aurat ni wajib ditutup daripada atas dan keliling. Daripada bawah tak boleh tutup. Tak, contoh kita balik kampung, kebetulan waktu tu papan rumah anak kita tu atau ayah kita tu ada lubang, orang zaman dulu kan. Jadi kita pun semayang, boleh ada. Lepas tu ada budak main bawah tengok. Nampak telur ting-tong tu. Semayang sah tak? Sah semayang. Sebab apa? Kelihatan aurat daripada bawah. Begitu juga kita semayang, kain pelakat kan. Comel pakai seluar, tapi jangan-jangan lah kita nak pakai kain pelakat, lepas tu pakai seluar pula tak. Jadi kain pelakat sahaja. Jadi masa kita sujud tu, orang belakang boleh nampak sampai ke peha kita kadang-kadang tu. Semayang kita masih sah sebab itu dianggap sebagai aurat daripada bawah. Dan 3 hari ni gempak-gempita sikit di media sosial. Masalah apa? Ada tengok Jabatan Agama Selangor, tak silap saya, keluar satu keratan fatwa atau irsyad fatwa begitulah. Dia kata perempuan yang sembahyang dengan 2 pakaian. 2 pakaian tu, satu kain, satu lagi telekung tu lah. Kan kalau beli kan sepasang kan, kain dengan telekung. Kemudian dalam dia tu tak pakai apa-apa. Tak pakai apa-apa, mana boleh ada. Dia sembahyang di rumah, bukan sembahyang di masjid. Tak. Jadi mungkin pakai bra gitu ya, terus saruk apa nama tu, kain telekung tu sembahyang. Jadi waktu sembahyang, waktu dia rukuk kan, nampak aurat daripada bawah telekung tu. Bawah
macam mana tu kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i? Jadi dalam fatwa tu disebut hukumnya kelihatan aurat. Sebab nampak daripada bawah tu bukan daripada bawah sebenarnya. Itu daripada tepi. Bawah tu daripada bawah ni. Ni. Jadi kalau perempuan tu sembahyang nampak dia punya peha ataupun betih daripada bawah, orang bawah nampak. Itu boleh. Tapi daripada telekung yang tu dianggap sebagai daripada tepi. Maka disarankan dalam fatwa tersebut supaya perempuan apa ni berhati-hatilah. Pasal lepas-lepas tak sembahyang nampak aurat. Yang tu dimaaf sebab perkara ini dianggap sebagai perkara yang rumit. Yang jangan-jangan orang tahu, maka dimaafkan sembahyang pun sah. Cuma untuk akan datang kalau boleh perbaiki. Itu pandangan utama dalam mazhab Syafi'i. Nama adalah pandangan yang lebih ringan yang mengatakan nampak daripada situ juga dianggap nampak daripada bawah. Nampak daripada telekung. Faham situasi dia? Dia pakai telekung waktu dia rukuk tu, atau waktu dia berdiri sekali pun bila angin tolak. Jadi kalau orang duduk bawah tu orang nampak bahagian dada dia, bahagian perut dia. Maka dia anggap nampak daripada tepi tu, bukan daripada bawah. Kalau ikut dia sembahyang batal lah. Cuma ada pandangan yang mengatakan tidak batal. Tapi yang muktamad yang kuat dalam mazhab Syafi'i batal, tak sah. Jadi kalau nak ubah, boleh ubah. Tapi kalau rasa macam susah, ikutlah. Tak ada masalah. Sebab tu orang dulu ada sebahagiannya dia pakai pakaian tu selapis je. Maknanya pakaian sembahyang dia tu, dia bukan kain, lepas tu telekung lah. Tapi satu helai sahaja daripada atas sampailah ke kaki tu. Orang-orang dulu, ini tahu ada jual lagi tu. Dia macam jubah, itu macam jubah. Daripada atas terus sampai bawah. One piece. Kita pun main one piece juga. Ada juga orang kita. Jadi pakaian tu kalau lagu tu biar dah. Sebab apa? Sebab dia memang terus ke tanah. Lepas tu kalau kelihatan orang pun daripada bawah betul, daripada bawah arah kaki. Itu memang tak ada masalah. Sembahyangnya sah. Boleh? Tu jangan balak dalam. Kalau ada orang buat pun masih ada khilaf, maka kita ringankan, terutama pada masyarakat awam. Okey, terus. Okey. Sebelum tu daripada hadis ini kita dapat beberapa faedah. Yang pertama, halalnya memakai jubah. Yang kedua, halal dan diharuskan kita pakai butang. Dan boleh kita perluaskan bahagian ni, tak ada masalah. Hukumnya dibenarkan oleh syarak. Dan menunjukkan tawaduknya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tiba-tiba orang masuk tangan, kawan tak apa ni, kita pun tolak. Silap dia mulai makan menumbuk. Tak, tapi Nabi bila sahabat datang tu masuk tangan ke dalam belah atas ni, Nabi biarkan. Dan dia pun dapatlah pegang tanda kenabian, satu benjolan yang ada di belakang pada Nabi Muhammad SAW. Terus. Wabi ilaihi qala Nabi pakai jubah tu, kain pakai tak? Nabi pakai jubah. Pakai seluar ke kain kan ada di tak pasti habis satu helai atau dua helai. Saya baca tadi Qasim lo ada dekat dia. Saya pastikan semula. Macam jimat tu dia pakai kain. Jimat pakai kain. Jimat kita biasa pakai kain kan? Jimat pakai kain kan? Jimat pakai kain. Kata Abang Yaman pun pakai kain. Boleh jadi ada pakai dalam juga rasanya. Dan memang kalau tengok dalam hadis-hadis yang lain akan datangnya ada sebut hullah. Hullah ni satu pakaian lengkap yang ada kain dengan pakaian atas. Tapi kalau jubah lagu ni tak pasti ada kain sumber dalam tu tak. Tapi Nabi pernah pakai kain tu bersama dengan pakaian lain. Yang seluar betis tu Seluar tak? Seluar ni diriwayatkan orang yang boleh pakai Sayyidina
Sayyidina Uthman tak salah saya. Tak ada belakang mana tadi. Sirwan. Okey, ada bak dari mana? Disebut sini wa amma sarawilu faqad wujidat fi tarikatihi alaihi salatu wassalam lakinnahu lam yalbasha 'ala rajih. Adapun seluar ketika Nabi wafat didapati seluar tu termasuk di bawah peninggalan harta baginda, pusaka. Tapi Nabi tak pakai. So pandangan yang lebih tepat Nabi tak pakai. Ada saja untuk bagi hadiah begitulah. Itu. Dan orang yang mula-mula pakai seluar ni Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nanti kita ikut sunnah Sayyidina Ibrahim. Betul? Okey. Yang apa nama? Abang sebut masalah pakai sampai ke betis tu nanti kita baca. Yang tu ada, yang tu ada. Ada hadis tu insya-Allah. Okey. Wabillahi qala hadatsana Suwaid ibn Nasr qala hadatsana Abdullah ibn al-Mubarak alaihi rahmatullah. An Sa'id ibn Iyas al-Juwairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Sa'id, daripada Abu Sa'id al-Khudri sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam idza istajadda thawban sammahu bismi. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bila mana memakai pakaian yang baru, maka Nabi menamakan dia dengan nama dia. Menamakan dia dengan nama dia ni ada dua penerangan, dua perbezaan syarahan ulama. Ada kata Nabi panggil pakaian tu dengan nama dia. Kalau ambil jubah macam tu, dia panggil jubah. Kopiah dia panggil kopiah. Dah gitu. Kain dia panggil kain. Sebahagian daripada kita contoh orang Kelantan, kita nak ambil ya. Ambil datang tu tu. Biasa tak orang Kelantan, duk main tu pakai cilok. Tu tak. Atau ambil datang tu ya. Datang tu. Sebut molek kan. Nabi dia tak sebut lagu tu. Habis kata ambil baju, ambil. Disebut betul nama. Itu satu. Yang kedua ada ulama kata Sammahu bismih, makna Nabi namakan pakaian Nabi dengan nama yang khusus. Sebab tu ada riwayat nama serban Nabi namakan sebagai As-Sahab. Serban tu Nabi hadiahkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi menjadi satu sunnah lah kita namakan pakaian kita. Tapi bapak banyak lupa semacam. So Muhammad tolong ambil As-Sahab saja. As-Sahab ada ni? Tak tahu bila beli. Pening awak tak cari. Tapi Nabi pakaiannya tak banyak. Pun dah sabar tak bagi nama tu. Alaihi salatu wassalam. Okey. Jadi Nabi bila pakai pakaian tu, Nabi namakan dia dengan nama dia. Kemudian Nabi berkata, "Summa yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasautani." Ya Allah, bagi kamu segala pujian sebagaimana kamu pakaikan aku dengan pakaian ini. As'aluka khairah, aku memohon kepadamu kebaikannya. Wa khaira ma suni'alah, dan aku memohon kepadamu kebaikan sesuatu yang dibuat wa khaira ma suni'alah, dan kebaikan sesuatu yang kebaikan tu dibuat untuk dia. Mana terjemah tu? Bahasa kita dah tengok orang terjemah lagu mana? Mana hadis tu? Ni. Ya Allah, seluruh pujian hanya untukmu sebagaimana engkau memberikanku pakaian. Aku mohon kepadamu kebaikan pakaian ini, juga kebaikan sesuatu yang diciptakan untuknya. Gitu terjemahannya. Kemudian wa a'udzu bika min syarri, aku mohon berlindung daripada keburukannya. Wa syarri ma suni'alah, juga keburukan sesuatu yang diciptakan untuknya. Jadi sunat kita pakai pakaian baru, kita berdoa. Paling-paling pun kita doa dalam bahasa Melayu lah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan. Lepas bismillah, puji Allah Ta'ala, alhamdulillah atas nikmat pakaian.
kita mohon Allah Ta'ala berikan kebaikan pakaian ini kepada diri kita dan lindungkan kita daripada keburukan pakaian ini. Nah, terus. Wabihi lai qala hadatsana Hisham ibn Yunus al-Kufi qala hadatsana al-Qasim ibn Malik al-Muzani al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi alaihi salatu wassalam nahwa. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Mu'adz ibn Hisham hadatsana Abi an Abi Qatadah an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kan ahabbu thiyab ila Rasulillah alaihi salatu wassalam yalbasuhu al-hibarah. Adalah pakaian yang Nabi suka pakai adalah pakaian yang bernama al-hibarah. Apa al-hibarah? Al-hibarah satu pakaian daripada Yaman. Dibuat daripada kain katun yang dihiaskan dan dicantikkan. Begitu je lah saya boleh sebut pun. Itu yang disebut oleh para ulama. Al-hibarah, pakaian daripada Yaman yang dihiaskan dan dimolek dan dielokkan. Nabi suka pakai sebab pakaian itu lembut dan sesuai molek dengan tubuh badan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Terus. Wabihi qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Abdul Razzaq hadatsana Sufyan an Aun bin Abi Juhaifah an Abi qala, daripada Aun bin Abi Juhaifah daripada ayahnya iaitu Juhaifah yang merupakan seorang sahabat Nabi. Juhaifah berkata, ra'aitu Nabi alaihi salatu wassalam alaihi hullatun hamra. Aku melihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di satu lembah di kota Makkah pada Hajatul Wada', dan di atas Nabi ketika itu ada satu pakaian lengkap yang berwarna merah. Hullah ni pakaian lengkap, kain dan pakaian di atas. Ka'anni anzur ila bariqi saqai, dan seolah-olah ketika itu aku melihat kepada kemilauan. Apa panggil? Apa? Bahasa Melayu? Teruk betul aku bahasa Melayu. Kilauan. Kilauan betis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Faham tak? Jadi ketika itu dia tengok, nampak betis Nabi, nampak bercahaya, berkilau. Betul. Okey, jadi daripada sini kita faham beberapa perkara. Pertama, boleh melihat betis orang lelaki. Kita tengok betis tu imam tengok betis kita, tengok saja. Jangan pun tengok kara lagi tu tak boleh. Tengok benda-benda, hatta benda-benda yang tak bernyawa ni pun dengan nafsu hukumnya haram. Tengok tiang elektrik, tengok benda lain, bingung gitu tengok, keluar meleleh helium. Itu haram. Sebab apa haram? Sebab kita mengambil keseronokan pada perkara yang tidak disyariatkan. Allah Ta'ala jadikan isteri dan hamba, dua tu. Sudah orang sangat balik rumah dulu letak. Faham tak? Tangguh dulu. Kuliah maghrib apa semua tangguh, tak ada masalah. Selesaikan dulu. Tu halal. Ada pun kita tengok tiang dinding, tengok lampu rasa gerang itu, itu haram. Boleh? Jadi boleh kita melihat kepada saqil rajul, iaitu betis seorang lelaki. Dan kat sini juga itu dengan syarat dari fitnah, itu syaratnya. Dan daripada hadis ini juga diambil faedah ulama sebut sunat pakaian kita pakai sehingga separuh betis. Separuh betis tinggi kot lah. Sunatnya begitu. Boleh. Jadi kalau kita nampak orang pakai begitu, suatu golongan tabligh apa semua, kita perli sebab itu sunat. Walaupun kita tak buat, kalau pakai bawah daripada separuh betis tapi hanya sampai ke buku lali, mana tak lebih buku lali, hukumnya harus. Kalau bawah buku lali pula hukumnya makruh. Sebahagian kita pakai jubah sampai kena tanah, atau pakai seluar sampai kena tanah, yang tu hukumnya makruh. Lebih daripada buku lali hukumnya makruh. Makruh selagi mana tidak ada sifat sombong. Ini tak ada dah sifat sombong tu. Zaman dulu, di zaman jahiliyah, bangsa Arab lah, kalau pakai panjang itu dengan sebangga diri. Kalau pakai kerana sifat itu punya haram.
dipakai sehingga separuh betih sunnah. Bawah lagi sampai ke buku lari. Pada sebelum melangkaui buku lari harus. Bawah lagi makruh. Melainkan kalau ada sifat sombong bukannya haram. Ini untuk lelaki lah. Untuk perempuan dibenarkan mereka pakai pakaian yang sehingga menutup kaki pun tak ada masalah. Malah dibenarkan sehingga lebih sekadar panjang satu dirak di badannya. Ada pakaian yang mengheret ke bumi itu boleh sehingga panjang ni untuk menjaga diri mereka daripada dilihat dan sebagainya. Kalau pakai cukup-cukup, kalau angin datang terbang, dia lebih sikit tu tidak ada masalah walaupun dia heret benda kotor. Dah, orang kata benda alam flora sumu. Dah, boleh. Okey, hukum yang sama tadi, perincian yang sama kalau pakai serban. Kalau kita pakai terlalu panjang dengan niat nak menyombong, dia juga haram. Nah, okey, satu hadis lagi, lepas kita berhenti insya-Allah. Wabillahi qala hadatsana Ali bin Khashram, hadatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq an al-Bara. Baca al-Bara ini dua tiga kali saya pesan. Bila jumpa sahabat al-Bara, jangan baca al-Barra, salah. Al-Bara satu satu. Daripada al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, qala, berkata, ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah alaihi salatu wassalam. Aku tidak melihat seorang pun daripada manusia yang lebih indah, yang lebih comel, molek pada pakaian yang berwarna merah melainkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini bukan nak membodek ni, ini cerita hakikat. In kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibai. Dan ketika Nabi pakai pakaian merah tu, rambut Nabi mengena sampai ke hampir-hampir kena kepada bahu Nabi alaihi salatu wassalam. Okey, selesai kat situ. Ada soalan? Ya. Pakai warna tu kan yang paling kerap digunakan Nabi dan dijadikan satu contoh terbaik untuk kita. So biasa kita dengar warna putih, warna Nabi banyak pakai warna putih. Tapi ada satu lagi, jika kita memakai yang warna di sebelah hadis ni, dijadikan satu sunnah pakaian yang ikut. Dan hukum tidak menggunakan warna-warna yang Nabi pakai tadi tu. Okey. Warna Nabi pakai merah tadi, yang paling comel putih lah. Nabi memang sebut pun dalam hadis, pakai pakaian putih, nak kafankan mayat dengan pakaian putih. Maksud pakaian lain yang Nabi pakai antaranya merah tadi. Hadis yang seterusnya akan dibincangkan, disebut Nabi pakai pakaian warna hijau. Itulah antara pakaian Nabi. Kuning pun Nabi pakai kuning. Kuning yang diletak za'faran. Cuma bukan za'faran yang warna dia tu dah pudar dah. Sebab dalam mazhab Syafi'i memakai pakaian yang di celup, dicelup dengan za'faran hukumnya haram. Jadi Nabi pakai juga tu atas dasar za'faran tu dah hilang banyak dah, hanya kesan sikit-sikit, jadi boleh. Ala kuliah hukum asal memakai pakaian warna apa pun diharuskan, hatta merah sekalipun. Hatta merah sekalipun. Ada kata haram, tak boleh, tak ada masalah. Yang haram tu kalau tempat tu memakai, kalau di kawasan tu menjadi satu syiar orang jahat memakai pakaian merah. Contoh di Pahang ni, kalau merah tu kita tahu dah memang kaki riba. Contoh, waktu tu kita tak boleh pakai merah sebab menyerupai mereka, merupai ahlul fusuq, orang-orang yang fasik. Tapi sekarang ada tak benda tu? Tak ada. Tok Imam pakai merah. Jadi tidak ada masalah untuk kita pakai apa-apa warna. Kemudian warna-warna yang datang daripada Nabi tu kan, kalau kita pakai atas dasar kasih dan cinta kepada Nabi, warna tu insya-Allah dah boleh pahala. Pahala nak ikut kasih, sayang, rindu tu boleh. Hatta pakaian lain bukanlah niat baik atau tak aurat apa, masih boleh pahala. ada tak Nabi memakai pakaian wanita? Wanita kalau serban ada masa Nabi masuk kota Mekah. Kalau pakaian saya tak pasti. Warna gelap? Saya tak tahu. Kalau dibandingkan dengan yang apa berkaitan dengan sunnah hari Jumaat, itu warna gelap pakaian. Warna putih.
Nanti saya tengok insya-Allah. Insya-Allah. Mana secara pasti hadis yang menunjukkan Nabi berpakaian hitam. Lengkap kan ni? Dalam serban tu saya ingat lah. Nabi pakai hitam waktu masuk ke kota Mekah, ketika pembukaan kota Mekah. Tapi hitam betul, satu tubuh badan, masuk tubuh apa semua. Dan tu saya tak pasti, sekadar baca sini tak sebut ni hitam. Mungkin ada hadis lain saya bawa pada sesi akan datang. InsyaAllah. Cuma kena ada seorang peringat lah. Kena seorang peringat soalan tu. Dia mari sebulan, saya mari tak ingat-ingat lah. Ustaz, masa petang Nabi pakai jubah ke tak? Nabi pakai pakaian perang. Nanti kita akan bincang topi perang Nabi, pedang Nabi. Seluar kan? Wajib semua. Wajib seluar. Sebab Nabi ke apa? Ada seluar ke bilik kan? Masa perang ada? Kalau pakai jubah tak ada masalah. Bila sebab ala rajah, dia pandangan yang lebih rajah, maka difahami ada khilaf. Difahami ada khilaf. Lain kalau dia sebut ijma' sepakat tak ada khilaf, tu je lah. Dia sebut ala rajah, pandangan yang lebih tepat, maka ada pandangan lain yang mengatakan Nabi pakai seluar. Tak ada masalah kalau tak pakai seluar pun. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala